Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam kelas PDPR seterusnya pada minggu ke-12 iaitu pada hari Rabu bertarikh 1/9/2021. Okey, hari ini sebelum tu cikgu minta maaf dulu sebab tak dapat buat live secara langsung kerana ada urusan tertentu, ada urusan yang perlu diselesaikan pada hari ini. Okey, jadi cikgu dah buat rakaman siap-siap. So, kamu tengok rakaman cikgu dulu sampai habis. Kemudian, nanti buat kerja dalam buku aktiviti matematik yang akan cikgu nyatakan muka surat berapa di dalam channel Telegram. Okay. So, hari ini nak masuk tajuk baru. Kita akan belajar dua subtopik hari ini. Iaitu yang pertama, mengenal pecahan, perseratus dan perpuluhan. Okay. Dan yang lagi satu, kita akan masuk dalam satu topik banding perpuluhan. Kita tak banyak pun benda ni daripada muka surat 90. Sekejap, cikgu tengok muka surat apa. Daripada muka surat 96, 97, 98 dan 99 sahaja. Okay. So, kita tanpa buang masa lagi, kita terus tengok muka surat 96 terlebih dahulu. Okay. Kita akan belajar yang nombor satu ni dah dulu. Maksudnya kita akan belajar dulu macam mana nak mengenal pecahan perseratus dan perpuluhan. Okey. Cikgu stop yang ini. Okey, jadi di rumah tu boleh sambil-sambil kamu buka juga buku teks kamu supaya lebih fahamlah. Okey. So yang inilah yang saya cakap tadi. Sekejap Okey. Ini muka surat muka surat 96. Okey, buka buku teks muka surat 96. Okay, ni 96 Ni 96. Okey. Topik dia adalah mengenal pecahan perseratus dan perpuluhan. Okey, apa yang dikatakan pecahan perseratus itu adalah, okey, sekali lalu cikgu letak dulu pecahan perseratus tu maksudnya pecahan. Okey, pecahan tu maksudnya ada satu pecahan di atas ni iaitu pengangka iaitu A contoh. Contoh A. Per ni cikgu letak sebagai per lah, kita kena letak sebagai per lah. Dan dia kata 100 ni maksudnya kita tahu bawah ni mesti 100. Okey. Kat sini akan berubah nanti hanyalah A ni lah. Yang 100 ni kekal lah, dia tetap 100. Dia tak akan jadi nombor lain lah sebab kita belajar hari ni pecahan perseratus. Yang akan berubah nanti hanya A ni sahaja. Okay, mungkin dia akan jadi ke atas ni 50, 17, 6, 63, 93. Bergantung kepada arahan lah, arahan soalan lah. Okay, kita terus tengok. Yang pertama ni, cantiknya jubin dinding ini berwarna-warni. Dia kata ada 100 keping, 16 daripadanya biru. Okey, jadi kalau cikgu tanya, berapa pecahan jubin yang berwarna biru daripada keseluruhan jubin? Jadi kamu boleh jawab, jawapan dia 16/100. Ni sama dah macam soalan yang A ni. Okey, 16 daripada 100 ialah 16/100. 16/100 ni ditulis dalam angka, dalam perkataan penuh lah, maksudnya dalam ejaan yang betul. Manakala kalau diminta ditukar kepada dalam bentuk angka, iaitu diminta tukar kepada pecahan perseratus, kamu kena buat seperti inilah, 16/100. Okey. So, apa pula kaitannya dengan perpuluhan ni? Nampak? Kan dalam satu subtopik yang pertama ni dia terus gabung dua benda kan. Satu pecahan perseratus, satu lagi perpuluhan. Jadi apa pula kaitannya pecahan perseratus tadi dengan perpuluhan? Okey, kaitan dia 16/100 tadi ni kamu boleh tukar kepada perpuluhan dengan cara, okey, sebenarnya kalau ikut kaedah dia macam ni lah. Kita tengok di bawah ni 100. Jadi ada dua sifar di situ. Bila ada dua sifar, kaedah dia kita kena gerakkan ke belakang sebanyak 2 kali. Yang cikgu letak merah tadi ni, anak panah ni. Okey, 1, 2.
Lepas tu kita ikut di atas ni. Kalau bawah ni 2 kali, atas pun 2 kali. Okay. 1, 2. Okay, kena letak titik kat sini dan kena letak sifar kat sini. Maka dia akan jadilah sifar perpuluhan 16. Tapi mana dah tahu kamu rasa macam berat lagi kaedah apa orang kata mengalihkan ke belakang ni kan, maksudnya bergerak ke belakang ni kan. Kamu fikir macam ni je, kalau dia tulis 16/100, kamu terus tulis jadikan dalam perpuluhan sifar perpuluhan 16. Okay? Dan disebut juga dalam perkataan penuh, kamu kena buat macam ni lah, kena sebut betul-betul sifar perpuluhan 16. Kamu tak boleh sebut sifar perpuluhan 16. Tak boleh. Kamu kena sebut sifar perpuluhan 16. Sebab syarat nak menyebut nombor perpuluhan, bila di dalam kes nombor perpuluhan, digit selepas titik perpuluhan mesti disebut digitnya satu-satu. Maksudnya, kamu tak boleh sebut dalam bentuk nilai nombor tu. Okay? Biasanya kalau kita tulis macam ni, kita akan sebut ini adalah sebagai 16, betul. Tapi bila kita letak je titik di hadapan, iaitu titik perpuluhan ni, kita letak titik perpuluhan, ni namanya titik perpuluhan Okay, ni namanya titik perpuluhan. Bila ada je benda ni, automatik nombor di belakang ni kamu tak boleh nyatakan dalam nilai nombor. Kamu kena nyatakan digit dia satu-satu. Sifar perpuluhan 16. Okay, tak apa, nanti kita tengok contoh Helen kalau masih tak faham. Okay. Yang B pula. Okay, B pula B, soalan dia 4 daripada 100 jubin. Masih dalam ni, gambar ni Masih dalam gambar ni. Okay. 4 daripada 100 jubin berwarna merah jambu ni. Ada 4 ni. 1, 2, 3, 4. Okey. 4 daripada 100 jubin berwarna merah jambu. Jadi, dia suruh tukar dulu kepada pecahan per 100. Maka kamu kena buatlah macam ni. 4 per 100. Okey. Bila dia suruh tukar pula kepada dalam bentuk perpuluhan, maka kamu kena tulis seperti ni. Dia akan jadi, kalau ikut hukum yang cikgu cakap mula-mula tadi, dia jadi sinilah sebenarnya. Okay, kita tengok dia lompat 2 juga, 1, 2. Okey, 1, 2. So kat sini letak titik, kat sini letak sifar, kat sini letak sifar. Okey, dia akan jadi sifar perpuluhan sifar 4. Tapi kalau kamu masih tak faham kaedah lompat ni, kamu tengok kalau misalnya kata sini 4, kamu tambah satu lagi sifar selepas titik perpuluhan tadi. Jadi dia akan jadi sifar perpuluhan sifar 4. Macam tadi 16/100 kan, dia akan jadi sifar perpuluhan 16. Kalau misal kata dia soalannya macam ni, 6/100, yang ini dia akan jadi sifar perpuluhan sifar 6. Okey, harap faham lah. Okey, harap kamu faham lah ya. Okey, kalau pula misal kata dia macam ni, 60/100, maka yang ini dia akan jadi berapa? Sifar perpuluhan 6. Kamu nak tulis sifar perpuluhan 6 pun boleh, ataupun kamu boleh buat sifar perpuluhan 6 sifar pun sama sahaja. Okey, yang ni sama dengan ni. Okey, tak kisah sama. Okey, kita tengok lagi. Nombor 2 muka surat 97 ni 97. Okey, ni 97. Okey. Nombor 2 sifar perpuluhan sifar 8 ni. Sifar kita tulis dulu dalam bentuk angka. Perkataan dia ni kita tukar dulu dalam bentuk angka. Sifar perpuluhan sifar 8. Okey, dia akan tulis macam ni. Jadi, setengah pula soalan, daripada perpuluhan pula, disuruh lorek dalam petak per 100. Ini namanya petak 100. Ni namanya petak 100. Okey, petak 100 Okey. Tak payah kira, memang cukup. Petak ni memang cukup 100. Kalau kamu nak kira, nak buktikan betul ke tidak cikgu cakap 100, kamu kira. Dia memang akan dapat 100 sebab satu ni adalah bernilai 10. Jadi, dia ada 10 ni. 10 darab 10 kan 100. Okey. So, bila dia bagi tahu sifar perpuluhan sifar 8, kamu kena lorek berapa? Okey. Kalau dalam buku teks ni, dia dah lorek siap-siap lah. Dia akan patah balik menjadi 8/100. Jadi 8 ni lah yang kamu kena lorek di dalam petak 100 tadi ni yang dilorek warna pink ni. Okey, dilorek 8 ni lah. Okey, kemudian yang budak lelaki ni pula. Okey, yang budak lelaki ni dia kata saya warna 23 daripada 100 petak. Nampak? Kalau yang budak
Cina ni tadi, dia bagi tahu dalam bentuk perpuluhan, manakala budak India ni dia bagi tahu dalam bentuk disebut perkataan tu 23 daripada 100 petak. Yang ni kita boleh faham. Cumanya cikgu nak bagi tahu kalau misalnya kata budak Cina ni disebut cara macam ni, ditukar dalam bentuk perpuluhan tapi dalam bentuk angka, dalam bentuk perkataan penuh, kamu kena faham itu sebenarnya dia nak 8 daripada 100 petak. Okey. So yang ini dia akan warna 23 lah. Okey, 23 tu maksudnya kalau dalam pecahan per 100 dia akan jadi macam ni. So bila convert, bila tukar kepada perpuluhan, dia akan jadi sifar perpuluhan 23. Okay. Tengok kaedah kalau cikgu gerakkan ke belakang tu. Okay. 1, 2. 1, 2. Okay. Titik sifar. Kaedah ni pun kamu kena cuba fahamkan sebab nanti naik darjah 4, kamu lebih mudah dengan kaedah menggerakkan ke belakang ni. Okay. Dia akan pakai sampai darjah 6 tu. Okay. Nombor 3 pula. Okay. Ini projek perpuluhan kami. Okay. Raja Durian kata betulkan yang salah. Disuruh cari siapa di antara dua ni yang salah. Okay. So, kamu tengok Yang pertama ni, betul tak dia ni buat sifar perpuluhan 6 sifar ataupun dia boleh panggil sifar perpuluhan 60. Yang ni salah ni. Dia tak boleh sebut macam ni. Okay. Ni cikgu dah bagi tahu jawapan dah. Dia tak boleh sebut sifar perpuluhan 60. Dia kena sebut sifar perpuluhan 6 sifar sepatutnya. Di sini yang salah adalah dia punya ejak, kata apa? Cara dia menyebut dalam bentuk perkataan. Dia salah. Dia sebut bentuk ni dalam bentuk nilai penuh, nilai nombor tu. Dia sebut dalam bentuk macam ni. 60. Tak boleh. Okay. Dia kena sebut sepatutnya sifar perpuluhan 6 sifar. Kalau kamu kira pun betul lah. Dia dah lorek betul lah ni. Okay, ni 10. Ni 20. Ni 30. Ni 40. Ni 50. Ni 60. Okay. Dia dah betul dah dia punya bentuk perpuluhan ni. Cuma dia salah dari segi dia menulis dalam bentuk ejaan penuh. Okay, yang budak perempuan ni, kalau kamu kira, tengok yang ini sepatutnya satu bahagian ni 10 kan. Tapi 10 tolak dengan 2 yang tidak dilorek. Okay, jadi 8 lah. Bila 8 kamu kena kira. Kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 8 darab 9 kan 72. Okay, jadi dia betul lah dia dah lorek 72 apa kotak tu. Dia dah lorek tu 72 kotak. So dia kena tukar kepada pecahan per 100 sepatutnya sebelum nak tukar kepada perpuluhan 72 per 100. So bila di convert kepada perpuluhan dia akan jadi sifar perpuluhan 72. Okay. Jadi kita check dia tulis tu betul tak dalam ejaan penuh. Sifar perpuluhan 72. Okay, yang ni betul. Maksud cikgu, dia tak tulis macam ni. Sifar perpuluhan 72. Itu salah lah. Jadi dalam nombor 3 ni, yang betul budak ni lah. Ini betul, ni salah. Okay. Nombor 4 pula. Okay, nombor 4, kamu tengok dalam laptop ni. Okay, dalam buku teks ni. Dia kata, 44 daripada 100 petak berwarna merah. Okay. Maksudnya yang warna merah ni ada 44 semuanya. 100 tu daripada keseluruhan petak 100 lah. Okay, dia kata, apakah perpuluhan dan pecahan 100 bagi petak putih? Dia tanya soalan petak putih. Okay. Kalau macam ni, dia dah bagi tahu 44 tu warna merah. Kamu tak payahlah nak kira pula putih tu berapa satu-satu. 1, 2, 3, 4. Lambat. Cara nak senang, kamu dah tahu keseluruhan ni adalah 100. Okay? Jadi, 100 kamu tolak je lah dengan 44 petak yang berwarna merah tadi. Maka kamu dapat baki dia, itulah yang berwarna putih. Okay, kita kira sekarang baki dia berapa. Okay, sifar tolak 4, sini dia akan jadi 10 lah. So, sini akan jadi 9, sini akan jadi sifar. Okay, 10 tolak 4, 6, 9 tolak 4, 5. Maka, 56 lah yang berwarna putih. Tapi dia nak dalam bentuk perpuluhan dan juga pecahan per 100. So, cikgu tukar dulu kepada pecahan per 100. Nak bagi nama mudah. Okay, 56 per 100. Kemudian, bila ditukarkan kepada perpuluhan, dia akan jadi, kita gerak 1, 2. Nak bagi kamu nampak je kan. 1, 2. Okay, titik, sifar. Dia akan jadi sifar perpuluhan 56. Okay, cara sebut dia macam itulah. Kalau cikgu tambah satu lagi soalan, tuliskan
nombor perpuluhan ni kepada dalam bentuk perkataan. Kamu kena buat jawapan sifar perpuluhan 5, 6. Okay, kena macam ni Kamu tak boleh sebut sifar perpuluhan 56. Itu salah. Okay, harap fahamlah sampai sini. Okay, muka surat 98 pula. Ada 2 lagi. Okay, sekarang nombor 5 Kamu tengok nombor 5 ni. Tulis pecahan dan perpuluhan bagi bahagian berwarna. Okay. Tak payah kira lah sebab dia dah tunjukkan kalau misal kata kat sini tak ada lagi. Kalau kat sini tak ada lagi ni, kamu kena kira lah berapa. Okay, yang ni dia dah bagi jawapan. Okay. Maknanya 45 lah warna hijau ni. Jadi, dalam bentuk pecahan per 100, inilah pecahan dia. Dalam bentuk perpuluhan, inilah perpuluhan dia. Dan kalau ditambah satu lagi soalan, nyatakan jawapan tersebut juga dalam bentuk perkataan. Kamu kena buat jawapan dia sifar perpuluhan 45. Okay, 45 bukan 45. Okay. Macam itulah sajalah cikgu banyak bagi tahu ulang banyak kali sebab nanti kamu ada kena buat latihan dalam buku aktiviti. Okey, kita tengok budak India ni pula yang petak yang lorekan dia warna biru ni. Okey. Yang ini memang 58 lah. Kalau kamu kira pun memang 58 lah. Okey, kita tak percaya kita try kira 10, 20, 30, 40, 50. 52, 54, 56, 58. Okay, cukup 58. So, ini adalah dalam pecahan per 100. Manakala ini adalah dalam perpuluhan. Okay, kalau diminta dalam perkataan, kamu kena sebut sifar perpuluhan 58. Okay. Jadi, yang budak perempuan ni pula yang pakai tudung ni, okay, 10 je. Okay, lorekan ni 10 sahaja. Okay, ada 10 sahaja yang berwarna kuning. Okay, jadi 10 per 100. Okay. Kamu tengok. Betul tak dia tukar kepada 1 perpuluhan sifar. Kita try 1, 2. 1, 2. Okay, kita letak titik sini. Kita letak sini. Okay. Patutnya jawapan ni adalah sifar perpuluhan 1 sifar. Okay. Dia tak, yang ini kira jawapan dia ni dalam perpuluhan ni salah. Okay. Salah lah. Bukan 1 perpuluhan sifar. Dia silap buat. Okay. Maknanya ni silap lah. Okay. Nampak? Sebab itulah Durian ni tanya. Apa yang salah? Betulkan. Yang salah budak ni lah yang salah. Okay. Kamu kena betulkan. So, kalau ini kamu sebut dalam bentuk perkataan, kamu akan nyatakan sebagai sifar perpuluhan 1 sifar. Kamu tak boleh cakap sifar perpuluhan 10. Itu tak betul lah ya. Okey, faham Okey, kita tengok cabang minda sekejap. Okey, budak pula. Tupai ni. Dia kata berapa petak yang perlu diwarnakan? Okey, dia tulis sifar perpuluhan 9. Okey, sebenarnya kalau kamu nampak dah benda ni, kalau kamu dah faham dah, kamu akan kata okey, sifar perpuluhan 9 ni cikgu cakap dia sama dengan sifar perpuluhan 9 sifar. Maknanya kamu kena warnakan sebanyak 90 lah. 91. Okay, kamu kena warnakan 90 lah. Satu ni kira warna lah ya. Tapi kamu ke dalam buku teks jangan buat macam ni lah. Kamu kena lorek betul-betul, kena lorek macam tu lah. Lorek macam ni. Okay. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okay. Lorek ni jangan termasuk sikit kat sini pun. Okay. Kalau termasuk sikit tu dah kira salah sebab itu dah kira 91. Okay, cikgu pandang balik. Maksudnya jangan sampai termasuk petak lain. Yang ni tengok, cikgu check balik. Tak termasuk apa. Okay. Jadi, kamu kena warnakan, lorekkan betul-betul. Jangan sampai terkeluar. Yang cikgu terkeluar sikit ni sebab cikgu tak boleh nak kontrol pen ni. Pen ni kadang-kadang dia lari. Okay. Kalau kamu tak faham benda ni, kita tukar semula dalam bentuk, orang kata apa, pecahan per 100 dulu. Kalau kamu nak kata, ya betul ke 90 kotak yang kena warna. Okay. Ini 90 per 100 dalam pecahan per 100. Kita tukar kepada nombor perpuluhan. Okay, gerak 2 kali. 1, 2. 1, 2. Dia akan jadi titik kat sini. Dia akan jadi tak sifar kat sini. So, kita akan tulis sifar perpuluhan 9. Nampak tak? Dia akan patah balik dengan jawapan dia ni.
Ataupun cikgu cakap tadi yang masa awal-awal tadi, dia boleh juga tulis sifar perpuluhan 9 sifar. Ni yang cikgu nak tunjuk kat sini tadi. Cikgu dah bagi tahu awal-awal tadi. Mana yang ni. Okey, cikgu warnakan hijau. Yang ini tadi. Yang ni tadi. Kan sama. 60 per 100 kita boleh tulis pada sebagai sifar perpuluhan 6 ataupun sifar perpuluhan 6 sifar. Okey. Itulah yang cikgu masukkan tadi. Samalah. Okey. Jadi, yang cuba ini ni nanti kamu boleh tengok ya. Kamu boleh try lah kat rumah. Okey. Seterusnya, kita terus masuk kepada tajuk yang last atau yang last iaitu banding perpuluhan. Okey. Sekejap. Sebelum tu cikgu stop dulu. Okey. So, yang ini tadi dah habis. Ni dah habis Ini kira banyak sikit lah tadi topik ni. Ni dah habis. Okey, sekarang kita pergi yang ni pula. Ni last. Okey, last topik Okey. Kita tengok yang ni. Banding perpuluhan. Banding perpuluhan. Okey. Bila nak kata banding perpuluhan ni maksudnya kita nak membandingkan yang mana lebih kecil, yang mana lebih besar. Sebagai contoh. Contoh dulu kat tepi ni. Di antara sifar perpuluhan 1 ataupun kita boleh tulis sebagai sifar perpuluhan 1 sifar dengan sifar perpuluhan sifar 1 yang mana lebih kecil. Macam tu maksud dia. Ataupun boleh tukar soalan. Di antara sifar perpuluhan 1 sifar dengan sifar perpuluhan sifar. Tertarik tak? Okey. Contoh cikgu ulang balik. Ni nak bagi nampak mudah dulu sebelum kamu tengok contoh bawah ni. Ni ada dua cikgu buat. Satu sifar perpuluhan 1 sifar. Satu lagi sifar perpuluhan sifar 1. Maksudnya banding perpuluhan ni nak bagi tahu, dia nak tahu yang mana satu lebih kecil, yang mana satu lebih besar. Okey. Contoh soalan. Di antara sifar perpuluhan 1 sifar dan sifar perpuluhan sifar 1 yang mana lebih kecil. Okey, cara dia ada dua. Yang pertama, kamu tengok terus. Okey, kalau ini kamu tengok, okey, ini warna 10 kotak. 10 kotak per 10 kotak 100 tadi. Lorek lah maksudnya. Yang ini kamu kena lorek 1 kotak. Jadi kamu nampak siapa yang lagi besar? Apa tadi soalan cikgu? Besar ke kecil? Okey, cikgu tak ingat apa cikgu cakap tadi. Tapi cikgu try dulu soalan yang mana lebih besar. Okey, kalau kata yang mana lebih besar maknanya nombor perpuluhan yang inilah lebih besar daripada sifar perpuluhan sifar 1. Sebab 10 kotak yang kita kena lorek. 10 kotak kan banyak, 1 kotak kan sikit. Okey. Kemudian, kalau cikgu tukar soalan, yang mana lebih kecil di antara dua perpuluhan ni? So, kalau kamu dah nampak macam ni, kamu katalah sifar perpuluhan sifar 1 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 1 sifar. Okey, ini lebih mudahlah kaedah ni. Kaedah yang kedua, dia ada dua kaedah. Yang kedua, untuk soalan yang sama, kamu boleh buat macam ni. Sifar perpuluhan 1 sifar, kamu susun macam ni. Okey, kemudian kamu semak satu-satu daripada belakang. Okey. Mula-mula kamu tengok yang ini, yang bawah ni. Okey, ini sama, ni sama. Okey, maknanya tak ada perbezaan lah. Maksud tak ada perbandingan lah. Kasi siapa besar, siapa kecil. Okey, kemudian yang ni titik ni tak ada masalah. Okey, yang ini pula. 1 dengan sifar. Yang mana lagi besar? Okey, dah tentulah yang ini besar kan? Jadi inilah yang lebih besar daripada di bawah ni. Okey. Sebabnya dah ada perbezaan di situ. Itu cara kedua lah. Tapi rasa cikgu yang lebih mudah yang ini tadilah. Yang ni kamu nampak terus 10 kotak, yang ni 1 kotak. Jadi ini besar, ni kecil. Okey. So kita tengok nombor 1. Nombor 1 lah. Okey. GC mana yang lebih? Sifar perpuluhan 45 kilo ataupun sifar perpuluhan 2 kilo. Okey. Jadi kena ingat balik. Kalau sifar perpuluhan 2 kilo ni samalah kamu boleh tulis sebagai sifar perpuluhan 2 sifar kilo. So, kamu nampak ini 45. Dia akan lorek. Yang ini 20.
kenapa cikgu suruh tukar kepada bentuk macam ni? Cikgu risau kalau kamu tak tukar, kamu akan nampak yang ini seolah-olah kamu kena lorek 2 saja, bukan 20, bukan 20. Jadi better kamu tukar. Lebih baik kamu tukarlah supaya kamu nampak. Okay? Nampak ni? Dia bukan lorek 2 ni. Dia lorek 20 ni. 10, 20. Okay? Kalau 2, yang ni je dia lorek. Okay? Faham Jadi, ini lebih mudahlah caranya. Okay, cara yang kedua tadi, yang cikgu ajar tadi, cara menyusun. Okay, satu macam ni, satu macam ni. Okay. So, kat sini, tambah je lah. Okay, yang ni sama. Yang ini kamu nampak 4 ni lagi besar daripada 2. So, dah tentulah yang ini lebih besar daripada yang bawah. Okay, yang tu cara yang kedua lah. Tapi cikgu suka cara yang pertama lah, lagi mudah lah. Okay, yang kedua. Ni. Okay, yang kedua. Yang mana lebih kecil? Dia tanya, yang mana lebih kecil? 0.3 atau 7? Okay, kita nampak dah 3. Ni 3 lorek. Ni 3 lorek. Yang ni 7 lorekan. So, inilah lagi kecil. Okey, nampak ni jawapan ni. 0.03 lebih kecil daripada 0.07. Ataupun kamu boleh buat tadi kaedah menyusun kalau tak faham macam tu. Kamu susun macam ni. Okey. Ini sama, tak ada masalah. Ni abaikan sebab titik perpuluhan. Ni sama, lagi sekali sama. Dan yang last di sini ada perbezaan. Okey, 3 lebih kecil daripada 7. Maka inilah lagi kecil. Okey, senang je kan? Okay, kita try tengok yang ni. Sifar. Yang ni cikgu try tunjuk lah sebab nak bagi nampak kan. Okey, yang ini kamu boleh tukar kepada satu lagi. 0.1 sifar. Dia sama. Okey. So, yang ini 0.11 nak bagi nampak. Okey, jadi yang ini lorek berapa kotak? Ni lorek 10, ni lorek 11. Soalan dia tanya apa? Dia tanya yang mana lagi besar? Okey, yang mana lagi besar? So, 11 lah. Yang inilah besar. Okey, yang ini 52 kotak. Ni 25. Inilah besar. Okey, yang ini bahaya ya. Yang ini kamu kena tukar kepada 0.8 sifar. Sebab takut kamu kata ini lorek 8 kotak. Salah Kalau lorek 8 kotak, yang ini sebenarnya. Ni 8 kotak. Ni 8 kotak. Ni 80 kotak. Okay, jadi yang inilah yang besar. Okay. So, habis dulu setakat ni. Nanti kamu kena buat buku teks. Buku aktiviti. Muka surat. Okay. Cikgu stop kat sini. Okay, yang ni cikgu stop dulu. Okay, so membanding perpuluhan ni dah habis juga. Ni senang tadi. Okay, jadi kerja kamu kena buat. Ini kerja ni untuk kerja nanti saya letak gambar lah dalam channel. Okay. Buku aktiviti. Ni kerja rumah matematik warna oren tu. Okay. Buka muka surat. Okay, muka surat 63, 64. Okay, ini di bawah tajuk kenal pecahan. Kenal pecahan perseratus dan perpuluhan tadi. Yang subtopik yang mula-mula kita belajar tadi. Okay, yang kedua. Yang kedua, tu kapen lah bagi nampak sikit. Yang kedua, muka surat 65 di bawah tajuk banding perpuluhan. Itu saja. Okay. So, cikgu harap kamu buat kerja dan macam biasa selepas siap, ambil gambar dan hantar dalam ruangan yang akan cikgu sediakan dalam channel Telegram sebagai tanda kehadiran penuh. Okay.
So itu sahaja untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih.